wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa rasul. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu. Alhamdulillah wa ta'ala, Allah berikan kekuatan kepada kita, Allah berikan inayah yang dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri. Baik, pada malam ini kita akan selit-selitkan dengan fiqh. Mudah-mudahan dengan adanya kombinasi dua ilmu ini melepaskan kita, melepaskan tanggungjawab kita, melepaskan tanggungjawab kita di dalam kefarduan menuntut ilmu yang berkaitan dengan ilmu fardu ain. Itu yang kita nak. Sebab apa? Sebab kita sudah tak ada masa dah. Kita tak ada masa lagi untuk nak bersukaria. Kita tak ada masa lagi untuk nak tangguh-tangguh lagi dah. Sekarang bukan masa untuk kita nak kata nantilah, sekejap lah, apa semua, tak ada dah. Sebab pertama sekali, usia kita ini semakin hari bertambah, maksudnya bakinya tinggal sedikit. Satu hari bertambah usia kita, pendek satu hari umur kita. Maksudnya menghampiri kita kepada kematian. Apakah kita bersiap sedia untuk nak menghadapi kematian itu? Sudah semestinya. Kalau kita tanya diri kita, sampai bila-bila kita tak akan bersiap sedia? Sampai bila kita tak akan ready untuk nak mati? Kalau diberi pilihan, apakah kita nak teruskan kehidupan kita ataupun kita boleh cukup setakat ni je, kita akan terus memilih untuk nak terus hidup walaupun ditanya kita ketika itu 100 tahun umur kita, kita akan terus mengatakan nak terus. Tetapi Allah Subhanahu wa taala hanya memberikan kita peluang sampai di satu masa yang telah ditentukan. Kita tidak boleh nak tambah lagi walaupun satu detik, satu saat, satu lahzah untuk kita nak tambah subsidi nyawa kita. Memang tak ada harapan lagi dah. Kita tengok berapa ramai saudara-saudara kita yang bercita-cita untuk terus sampai 100 tahun, sampai 70 tahun, tapi menjelang 40 tahun dah tak ada dah. Menjelang 50 tahun tak ada dah. Kita ni alhamdulillah masih ada lagi. Pada malam ini alhamdulillah masih lagi boleh bernafas, masih lagi boleh senyum. Berbanding dengan kawan-kawan kita yang
dah pergi dulu dah, tak ada harapan dah, kita tak nampak lagi dalam surau ni kan, sebab dia dah tak ada lagi. Itulah ya. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala tidak menilai kita ini berdasarkan kepada rupa kita, berdasarkan kepada pangkat kita, berdasarkan kepada wang ringgit kita, berdasarkan kepada kereta kita, motor kita, rumah kita jenis apa, tak. Inna Allah la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala tidak melihat pada rupa kita, rupa kamu itu dan harta kamu, tetapi Allah melihat kepada hati dan juga amalan kamu. Jadi Allah melihat kepada hati kita, apa yang ada di dalam kalbu kita. Itulah satu persoalan yang cukup berat untuk kita nak jawab. Jadi untuk kita nak bersiap sedia nak menjadi orang-orang yang Allah Subhanahu Wa Taala pilih, yang Allah Subhanahu Wa Taala nak berikan dia sesuatu kebaikan. Jadi apa perlu kita buat? Iaitu kita usahakan diri kita untuk melakukan kebaikan. Kebaikan itu bukan datang dalam bentuk yang, dalam skop yang kecil saja, tetapi dalam bentuk yang luas. Macam-macam kebaikan yang kita boleh lakukan. Dari segi harta kita boleh datang kebaikan, umur kita boleh datang kebaikan, cakap kita boleh datang kebaikan, pemikiran kita boleh datang kebaikan, mata kita boleh datang kebaikan, telinga kita boleh datang kebaikan, kaki kita boleh datang kebaikan, datang ke surau misalnya, kan, datang melakukan solat. Di samping itu mata kita akan menjadi saksi, telinga kita akan menjadi saksi, kan, kepala kita akan menjadi saksi kepada kebaikan yang kita lakukan. Itu yang kita nak. Jadi untuk kita nak tahu kekurangan kita, kelemahan kita, kita kena masukkan neraca kita, timbangan kita, masukkan betul dalam-dalam ke dalam hati kita, supaya kita dapat menilai di mana kelemahan kita, kekurangan yang ada pada diri kita ini. Sesiapa yang nak Allah Subhanahu Wa Taala beri dia hidayah, pastikan dia ini cuba untuk bermuhasabah, cuba dia koreksi diri balik, cuba kita tengok diri kita balik, cermin diri kita balik, di manakah kekurangan yang ada pada diri kita ini. Sebab apa? Sebab kadang-kadang manusia ini dia tidak nampak kekurangan diri sendiri, dia hanya menampak kekurangan yang ada pada orang lain, tapi diri kita tak nampak. Kita tak cermin diri kita, tetapi kita cuba cermin diri orang. Dalam diri kita ini pun terlalu banyak kekurangan, banyak kesilapan. Satu tangan kita, satu jari kita menunjuk, maksudnya lagi tiga dia akan kembali kepada kita balik. Jadi tak kiralah pangkat kita apa, kita ini berpangkat, kita ini mempunyai harta yang banyak, kita ini mempunyai rupa yang cantik, kita ini mempunyai suara yang sedap, tapi kita tahu bahawasanya Allah Subhanahu Wa Taala Maha Kaya. Bila Allah Maha Kaya, Allah lebih hebat daripada segala-gala makhluk ini, menunjukkan kita ini banyak kelemahan, banyak kekurangan yang perlu kita cuba sedar. Kalau kita rasa kita ini hebat sangat,
Di luar sana berapa ramai orang-orang yang cukup hebat. Hebat dari segi hartanya, hebat dari segi ideanya, hebat dari segi tenaganya. Kita setakat nak angkat 10 kampit, satu kampit beras pun belum tentu lagi. Tapi di luar sana ada orang yang boleh mengangkat besi 150 kilo. Jadi begitulah dia. Tak ada kita kena cuba selami diri kita, selami hati kita, kita lihat di mana kekurangan kita, kelemahan yang ada pada diri kita. Masa itu kita tahu betapalah hebatnya kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala, betapa dhaifnya kita ini, betapa lemahnya kita ini di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sebabnya di dalam kita nak mensucikan diri kita, kita nak bersihkan hati kita, kita nak melalui jalan sufi ni, jalan rohani ni, kita kena belajar, kita kena berguru untuk mendapatkan perjalanan kita itu, perjalanan yang diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, perjalanan yang tidak akhirnya terpesong. Tanpa bimbingan daripada guru yang sahih, akhirnya dia akan terjebak ke dalam lembah yang akhirnya memusnahkan diri dia. Kalau kita tengok beberapa minggu, minggu inilah, ada sekumpulan, ada satu keluarga yang cuba kan menegakkan akidah yang sesat. Kan semua tahu kot kan, dia mempertahankan bahawasanya Nabi SAW itu ialah Tuhan, Nabi itu ialah Allah kan. Jadi bila dia dah bawa begitu, akhirnya dia terkeluar daripada syahadah yang sebenarnya. Na'udzubillah min dzalik. Kita tak nak begitu. Jadi untuk nak tahu kekurangan diri kita, kita kena berhadapan dengan guru, kena belajar. Barulah kita mampu untuk nak ubat penyakit dalam hati kita. Banyak penyakit-penyakit yang ada dalam hati kita. Penyakit ini memanglah kita tahu penyakit yang biasa kita cubalah sembuhkan. Kita demam, kita batuk, kita sakit kepala, kan? Kita angin-angin, kan? Darah tinggi, kita cuba cari rawatan dia, cuba cari doktor, ubat dan sebagainya. Tetapi dalam masa yang sama kita tidak cuba menyelami di dalam diri kita ini, yang kita ini pun ada penyakit yang perlu kita ubati. Banyak penyakit-penyakit yang ada. Kalau kita tak ubati tu, akhirnya dia akan menyebabkan kita sia-sia nanti. Kehidupan kita akhirnya kita tinggalkan dunia ini dalam keadaan Allah Subhanahu Wa Taala tak redha kita. Kita tinggalkan dunia ini di dalam keadaan bumi tak nak kita. Jadi kita kena cuba selami diri kita untuk kita ubat penyakit-penyakit yang ada di dalam diri kita ini. Penyakit zahirnya, penyakit batinnya. Banyak penyakit-penyakit yang kita tak tahu pun. Kalau kita tak belajar, kita tak tahu. Kan? Kadang-kadang lintas dalam hati kita ini kesombongan, riak, kan, ujub. Dia merosakkan semua amalan kita. Jadi kita kena berguru. Kemudian kita kena mencari sahabat-sahabat yang boleh membantu kita untuk sama-sama beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sama-sama melakukan kebaikan. Cari sahabat yang boleh mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau sahabat-sahabat yang melekakan kita itu sekadar begitu sajalah, Jadi bersahabat ini memang penting. Lebih-lebih lagi anak-anak muda, remaja-remaja yang kalau sekiranya dia tersalah mencari sahabat, tersalah mencari kawan, akhirnya dia akan terjerumus ke lembah.
lembah yang boleh merosakkan diri dia balik. Samalah diri kita ini, kalau sekiranya kita tidak mampu untuk mencari sahabat yang boleh ingatkan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, akhirnya kita akan lara begitu sahaja. Dan sahabat yang soleh ini, dia pun akan dapat memberi saham kepada kita, membantu kita ketika berada di saat-saat genting di akhirat nanti. Kadang-kadang ada sahabat-sahabat kita yang masuk syurga, Allah Subhanahu Wa Taala disebabkan dia masuk syurga, akhirnya dia boleh mohon agar kita yang menjadi kawan baik dia pun masuk dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang kita nak. Itu sebabnya kalau kita tengok para sahabat, Sayyidina Umar misalnya, kalau kita tengok, dia berusaha di dalam kata-kata dia berusaha untuk nak memperbaiki diri dia sendiri supaya orang nampak kekurangan pada diri dia. Sayyidina Umar misalnya, kalau kita tengok, dia pernah bertanya kepada Huzaifah Al-Yaman. Huzaifah Al-Yaman ini seorang sahabat yang memegang rahsia. Huzaifah ni seorang sahabat yang dia memegang rahsia, satu rahsia yang cukup penting. Rahsia tentang siapakah sahabat-sahabat yang tak jujur, sahabat-sahabat yang tidak jujur, sahabat-sahabat yang munafik. Senarai dia ada pada Huzaifah Al-Yaman. Sehingga kan Sayyidina Umar pernah tanya kepada Huzaifah, adakah engkau melihat pada diri aku ini terdapat bekas-bekas nifak ataupun sifat-sifat orang-orang munafik? Dia tanya kepada Huzaifah Yaman. Sebab Huzaifah Yaman, Nabi pernah sebut kepada dia satu persatu siapakah sahabat-sahabat yang ada ciri-ciri munafik dalam diri dia. Ni. Tetapi Huzaifah Al-Yaman dia memang simpan rahsia tersebut sampai dia mati. Itu sebabnya kalau kita tengok Sayyidina Umar misalnya, dia berhati-hati sangat ketika dia nak solatkan jenazah, sahabat-sahabat yang lain, dia akan tengok Huzaifah Al-Yaman hadir ke tak, Huzaifah Al-Yaman solat ke tak. Kalau solat baru dia tahu. Sebab kalau Huzaifah tak solat, maksudnya ada sesuatu yang tak kena. Sebab dia tahu seorang-seorang. Ini. Jadi Huzaifah seorang teman rahsia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Sayyidina Umar pun nak cuba lihat kepada orang-orang yang dapat membantu supaya hati dia bersih, hati dia suci. Kita begitulah juga, supaya kita ini tidak terjerumus ke dalam penyesalan. Sebab apa? Sebab bila kita nak kembali kepada Allah, kan, al-yawma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari yang tidak ada manfaatnya, yang tidak akan memberikan faedah. Al-yawma la yanfa', tak memberi faedah. Malun wala banun, harta benda kamu, duit kamu, kan, rumah kamu, anak-anak, motosikal kamu, kereta kamu, la yanfa', tak boleh nak memberikan kebaikan kepada kamu. Wala banun, anak-anak kamu pun sama juga, tak boleh memberikan manfaat kepada kamu. Illa man atallaha biqalbin salim, kecuali siapa yang datang kepada Allah, siapa yang kembali kepada Allah membawa sekeping hati, hati yang sejahtera, hati yang salim, hati yang bersih, hati yang tidak ada di dalamnya kekotoran, hati yang tak ada di dalamnya syirik. Jadi dalam proses untuk nak membersihkan hati itu yang kita kena melalui jalan. Kita kena belajar ilmu tasawuf supaya hati kita ini
dapat kita bersihkan. Kalau tidak, sampai bila-bila hati kita akan kotor saja. Kenapa jadi kotor? Sebab kita tak tahu apa yang menyebabkan hati kita kotor. Jadi kita kena belajar sebab-sebab yang boleh mengontorkan hati kita, sebab-sebab yang boleh menutup hati kita, yang menyebabkan hati kita ini terhijab, kan? Jadi kita kena kenal yang diri kita ini. Kita kena kenal diri kita ini. Bila kita sebut diri kita, sebagaimana yang Yahya bin Mu'az Ar-Razi disebut di dalam kitab dia, man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Siapa yang kenal dirinya, maka dia akan kenal Allah Subhanahu wa taala. Kita kena kenal diri jasmani kita. Kita kena kenal diri rohani kita. Kita kena kenal diri nurani kita. Dan kita kena kenal diri rabbani kita. Kan? Diri jasmani itu kita kena kenal. Kita kenal fizikal kita ini. Tangan kita kenal tak? Tangan kita tahu, kita tengok rupa kita tengok, tahu telinga kita tahu kaki kita tahu diri kita, muscle kita tahu kita berapa kilo, tinggi kita berapa. Kita kenal diri jasmani. Dalam masa yang sama, kita kena kenal juga diri rohani kita, iaitu batin kita, roh kita, hati kita. Kita kena masuk dalam, kita kena sentuhkan hati kita ini. Selepas itu kita kena kenal diri nurani kita, iaitu diri yang menjadi perantaraan, yang menjadi cermin, yang menjadi wasilah. Kita nak kenal nur Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah dia proses mujahadah, bermujahadah, dan daripada mujahadah akan datanglah musyahadah. Musyahadah, datanglah muraqabah, dan terus dan kita akan masuk ke dalam diri Rabbani. Itulah diri hakiki kita, yang menjadi tempat dalam segi tasawuf ni dipanggil tajalli. Itu proses, kan? Itu sebabnya kalau sekiranya kita mendalami bidang tasawuf ini, kita akan dipimpin oleh guru kita dalam zikir-zikir. Sama ada zikir itu zikir yang sir ataupun zikir-zikir yang lisani. Zikir pun dia ada empat tahap zikir itu. Tapi bukan peringkat kita itulah. Yang kita ini, kita masuk dalam bidang tasawuf ini, kita nakkan penyucian jiwa kita itu. Kita nakkan hati kita bersih. Sebab nak bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, nak kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, hati kita mesti suci, bersih. Kita tak nak hati kita ini hati yang terhijab, hati yang tertutup, tak terbuka hijab hati kita. Apa yang menyebabkan hati kita ini terhijab? Kan? Bila hati kita terhijab, kita tak nampak. Kita tak nampak kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kita tak nampak betapa hebatnya Allah Subhanahu wa taala. Bila hati terhijab, kita akan rasa malas. Kita akan rasa tidak bersemangat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati kita akan rasa berat. Nak melangkah ke dalam surau pun rasa berat. Jadi kalau sekiranya kita rasa berat itu, nak menunjukkan di situ ada satu, orang kata blok, ada satu halangan.
Kalaulah sekiranya kita tidak dapat datang dengan ringan hati, maksudnya Allah Subhanahu Wa Taala tak jemput kita datang. Kalau kita rasa hati kita berat untuk datang majlis ilmu, maksudnya Allah Subhanahu Wa Taala tak nak kita datang. Allah tak jemput kita datang. Kalau hati kita ringan untuk datang, Allah jemput kita. Kita nak supaya Allah Subhanahu Wa Taala jemput kita dalam keadaan kita ini lapang. Kalau kita tak berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala, jangan kita kata kita ni tak berzikir. Allah tak nak kita berzikir. Allah tak jemput kita berzikir kepada Dia. Ini berat. Ya? Dan kita sabar. Jadi kenapa hati kita tertutup, kenapa hati kita terhijab? Kita banyak melakukan maksiat. Kalau hati kita rasa berat, maksudnya kita masih lagi ada kekurangan, masih lagi ada maksiat di dalam diri kita. Sama ada maksiat itu dalam bentuk maksiat batin ataupun maksiat zahir. Ada dosa-dosa zahir yang kita buat. Banyaklah dosa zahir. Dosa zahir ini dia akan datang daripada mata kita, dia akan datang daripada mulut kita, dia akan datang daripada telinga kita, dia akan datang daripada apa? Daripada kaki kita, daripada tangan kita, kan? Dan maksiat batin itu dia akan datang, dia berputar-putar dalam hati kita ini, kan? Dia akan timbullah macam-macam penyakit yang ada dalam hati kita ini. Maksiat dah tu. Ya, kita rasa diri kita hebat, kita rasa diri kita ini cukup lebih daripada orang lain, kita rasa beribadah ini disebabkan nak tunjuk, riak, kita rasa macam-macam lah. Kalau kita belajar nanti, kita akan jumpa penyakit-penyakit itu, penyakit riaknya, takaburnya, ujubnya, hubud dunianya, sum'ahnya, kan? Semua tu ada. Jadi penyakit-penyakit batin yang ada dalam diri kita ni, dia akan menyebabkan hati kita makin lama makin kelam. Kita tak nak. Jadi sementara kita ada masa ini, kita sucikan, kita buang. Untuk nak buang keburukan yang ada daripada kita, dia ada proses. Proses dia apa? Proses dia kita kena bermujahadah. Kita kena masukkan dalam diri kita ini, iaitu proses dia, kita masuk proses tahalli. Kemudian kita masukkan, kita buang keburukan dia, iaitu takhalli, dan barulah ada tajalli kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi untuk nak sucikan diri kita, kita melalui proses. Kita kena bersusah payah, kena bermujahadah, kena berjihad, kena berperang. Tak nak kena bersusah payah. Hati terhijab juga selain daripada maksiat itu tadi, iaitu ini banyak berlaku jugalah. Kadang-kadang kita tidak dapat pastikan, iaitu ada di antara sumber rezeki kita, kan? Sumber rezeki kita yang kadang-kadang daripada yang haram, yang syubhat, kan? Yang kita tak pasti halal. Jadi bila ada sumber-sumber rezeki yang begini, dia menyebabkan hati kita ini semakin lama semakin kelam, semakin lama semakin jauh. Sebab apa? Sebab rahmat Allah Subhanahu Wa Taala tidak masuk ke dalam bekas yang mana di dalamnya ada air kotor. Kita ambil air bersih, kita curahkan ini, air tersebut masih ada lagi kekotoran.
Jadi tak nak air kotor tu tadi, sebelum kita masukkan air bersih untuk minum, kita kena buang dulu air kotor itu, kita kena basuhkan cawan kotor itu, barulah kita masukkan air bersih, kita boleh minum. Macam itulah hati kita. Kita kena buang dulu kekotoran dia, keladak-keladak yang ada dalam hati kita. Ini proses, kan? Jadi sumber rezeki itu kadang-kadang kita pun tak tahu, kita tak pasti rezeki kita daripada mana. Kadang-kadang sumber rezeki kita itu dalam keadaan yang tidak berapa sihat, dalam keadaan curi tulang sana curi, boleh menyebabkan dia masuk di dalam hati kita, masuk dalam pemakanan kita. Kita nampak dia sama saja, kan? Daging yang sembelih, kan? Ayam yang sembelih dengan ayam yang tak sembelih, proteinnya sama tak? Sama je kan proteinnya, kan? Zat-zat sama je, kan? Tetapi dari segi batinnya tu, bila dia masuk ke dalam hati kita, protein memanglah dia apa, jana protein lah, karbohidrat lah, vitamin macam-macam lah ada, kan? Dia masuk di dalam hati kita ini. Akhirnya sumber-sumber yang haram itu tadi, dia akan masuk ke dalam kita punya hati kita. Daripada hati kita ini, dia akan proses masuk ke dalam jantung kita. Jadi kalau kita belajar dari segi perubatan pun macam tu juga. Semua daripada usus kita ni, dia akan disedut masuk ke dalam saluran darah kita. Daripada saluran darah kita itu, kalau kita tanya doktor, pemakanan kita itu dia akan masuk ke dalam mana semua? Dia akan masuk ke dalam kita punya hati yang panjang tu. Semua akan masuk di situ untuk ditapis. Hati kita ni, hati ni orang Melayu kata hati, sebenarnya hati itu bukan hati ni lah, kan? Hati ni hati yang orang Melayu kata hati lah. Dia masuk ke situ, dia akan dipecahkan. Dia akan pecahkan, okey, ini ada racun ke tak ada, ini ada apa semua. Dia, hati kita nampak kecil sedikit, tetapi dia punya matematik dia memang cukup dahsyat. Allah jadikan kita punya ketulan yang ada tu, dia boleh kira tu. Masuk je untuk dia boleh kira ini antibody apa semua, kan? Dia terus, lepas tu daripada situ dia akan salurkan terus masuk ke dalam yang lain, mana-mana ikut kehendak dia. Ubat dia masukkan. Pelik kalau kita tengok sistem tu, kan? Jadi secara batinnya, bila kita makan-makan yang haram itu, dia akan masuk, dia akan hantar semua ke dalam seluruh anggota kita, kan? Secara batinnya itu yang menyebabkan bila pemakanan kita haram, boleh menyebabkan hati kita tak berapa syok. Akhirnya dia akan lahirlah kita punya pemikiran yang tak berapa sihat, tangan tak berapa sihat, kaki pun malas, kan? Itulah dia, kan? Dia punya vitamin dia sama je, tetapi di dalamnya yang kita bimbang. Tu, kan? Bila dia masuk ke dalam hati kita itu, dia masuk ke dalam saluran darah kita, dihantar kepada semua anggota kita. Dia punya batin pemakanan itu. Tu, ya. Jadi pemakanan itu memainkan peranan yang penting dari segi hati kita. Rosak tidak hati kita. Terhijab juga hati kita melalui kita punya pandangan kita dan pendengaran kita boleh merosakkan juga, kan? Kita tengok yang bukan-bukan, kita tengok dalam keadaan yang macam-macam dan sebagainya, dia akan boleh menyebabkan hati kita akan rosak. Sekali, 2 kali, 3 kali, lama-lama hati kita pun akan bertompok-tompok hitam.
ya, ada kekotoran-kekotoran. 1 titik, 2 titik, 3 titik, lama-lama kalau 1 bulan, 1 tahun, 10 tahun, titikkan itu, tompokkan kekotoran itu, lama-lama dia akan penuh di dalam hati kita. Akhirnya kita bimbang, hati kita itu akhirnya tertutup, rosak, keras hati kita. Kita tak nak begitu, na'udzubillah, kan? Jadi berhati-hati dengan pandangan kita, pendengaran kita. Kalau kita tengok orang Melayu pun dah selalu sebut, pepatah orang tua kita kan, daripada mata turun ke hati, kan? Maksudnya apa yang kita lihat itu, dia punya bekas dia akan sampai kepada hati kita. Bila kita tengok sesuatu, hati mula berkata, kan? Tengok tak kenal, hati berkata. Ini kita bimbang, kan? Okey, ada persoalan yang berkaitan dengan hati kita ni. Mudah-mudahan kita apalah ya. Sebab apa? Sebab untuk kita belajar tasawuf ni, kita memang kena kenal hati kita. Kita kena masuk ke dalam hati kita ini. Kita kena tanya betul-betul hati kita, di mana hati kita sekarang ini. Kita boleh tanya ketika kita dengar kuliah ini, di mana hati kita? Ketika kita bersolat, di mana hati kita? Ketika kita berzikir, di mana hati kita? Ketika kita baca Quran, di mana hati kita? Kita boleh sentiasa tanya hati kita, Allahu Akbar, kan? Lemahnya diri kita ini, banyak kekurangan yang ada pada diri kita. Kadang-kadang bersolat hati kita pun tempat lain dah tak ada dalam solat. Baca Quran ataupun berselawat, tetapi hati kita dah ke tempat lain. Allahu Akbar, kan? Lemah, kan? Memang macam itulah diri kita. Tak nak benda ni kena bermujahadah. Bermujahadah ni boleh terus ya, kita berperang tu kita dapatkan. Tak. Bermujahadah ni, berjihad ini berterusan sampai kita mati. Kadang-kadang kita menang, kadang-kadang kita kalah. Masa kita menang, alhamdulillah, waktu kemenangan kita itu Allah ambil kita, alhamdulillah. Tapi kita bimbang waktu kita tewas tu, Allah Subhanahu Wa Taala ambil kita. Allahu Akbar. Jadi proses berjihad ini, bermujahadah ni tak nak kena berterusan sampai mati. Bertaubat pun macam tu juga. Bertaubat sampai kita mati berterusan, ya. Setiap malam kita bertaubat, setiap kali kita bertaubat dan sebagainya. Itu kerja hati kita. Azan ya. Kita beri aluan azan, lepas tu kita sambung sikit ayat, insyaAllah. أشهد أن
Allah. Salam. Baik, kalau kita tengok pandangan tadi memang pun ya, pandangan kita, pendengaran kita memainkan peranan di dalam membentuk hati kita ini. Kena pula zaman sekarang ni macam-macam. Zaman IT ni macam-macam, boleh kita tengok, macam-macam kita boleh dengar. Dengan FB-nya, dengan TikTok-nya, kan macam-macam. Semua ada. Kan? Dengan Insta-nya. Macam-macam maklumat yang kita boleh dengar, macam maklumat yang kita boleh tengok. Semua itu ujian. Sebagaimana kalau kita tengok setiap pagi Jumaat kita akan dibacakan ayat hal ata 'alal insan tu. Antara ayat dia apa? Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin nabtalihi faja'alnahu sami'an basira. Dan Allah jadikan kita daripada titisan air mani itu, kemudian Allah nak uji kita, Allah nak uji kita melalui apa? Faja'alnahu sami'an basira. Allah jadikan kita ini kita boleh mendengar, kita boleh melihat melalui telinga kita, melalui mata kita. Allah nak test kita. Tu. Kena berhati-hati, kan? Di samping itu hati kita akan terhijab juga melalui hubbud dunia, kecintaan kita kepada dunia. Apa itu dunia nanti kita belajarlah. Jadi kalau sekiranya kita kasih, kita cinta kepada dunia, keduniaan ini, dia akan menyebabkan hati kita makin rosak, hati kita makin keras dan seterusnya, kan? Rosak hati kita juga melalui kita ini ghurur, kita ini angan panjang sangat. Kita berangan, angan-angan yang terlalu panjang sangat, kan? Beza angan-angan dengan perancangan. Kita merancang lain, kita angan-angan ni ya, yang memang tak kesampaian, kan? Itu angan-angan. Jadi sama-samalah kita berhati-hati dengan perkara-perkara yang boleh menyebabkan hati kita menjadi terhijab. Tu. Baik, ada soalan ni, panjang soalan ini. Seorang yang dapat menunaikan solat 5 waktu tepat waktu ke surau, tapi waktu siang hari, tetapi dia tak pernah solat malam tahajud, adakah itu tanda hatinya tidak bersih? Kan? Berpuasa sunat Isnin Khamis semua. Adakah hatinya tidak bersih? Ya. Jadi kalau sekiranya kita melihat kepada hati kita lah, kan, kita nak mengatakan bahawasanya kita boleh solat malam dan sebagainya mencerminkan hati kita bersih, belum tentu lagi. Sebab apa? Sebab kadang-kadang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kita kekuatan pada masa tersebut. Allah SWT beri kita ujian melalui kita mampu untuk solat berjamaah. Alhamdulillah. Kadang-kadang Allah beri kita ujian kita dalam bentuk kita mampu untuk solat malam. Allah berikan kita kelapangan. Alhamdulillah. Dalam masa yang sama kita sendiri, kita tidak boleh menjadi satu neraca, kan? Siapa yang dia solat malam, dia lah orang-orang betul. Kita nampak orang yang rajin ini memang orang-orang yang memang Allah pilih ni, kan dia boleh solat malam dan sebagainya, memang Allah bukakan, Allah campakkan dalam hati dia,
kan malaikat kejut dia boleh apa, itu dari satu aspek, alhamdulillah. Tetapi untuk kita menjadikan itu sebagai neraca orang ini ialah orang yang apa, itu belum tentu lagi. Dia bergantung kepada kekuatan hati kita ini, kita berserah kepada Allah Subhanahu Wa Taala atau tidak. Kadang-kadang kita dengan adanya kita melakukan amal yang sedikit, tetapi Allah Subhanahu Wa Taala beri rahmat kita disebabkan benda yang sedikit. Ibnu Athaillah di dalam hikam dia kata apa? Min alamatil i'timadi 'ala al-amal nuqsanur raja inda wujudi salah. Di antara tanda-tanda min alamatil i'timadi 'ala al-amal, tanda-tanda bergantung kita kepada amal kita, nuqsanur raja inda wujudi salah, kurang kebergantungan kita kepada Allah apabila kita melakukan kesalahan. Itu maksudnya apa? Dia kata hikmah ni memang susah untuk kita nak faham, kita ikam. Tapi kalau kita ambil dia punya apa dia, kita ambil kebalikan daripada itu yang Ibnu Athaillah sebut, kita tak boleh bergantung kepada amal kita. Konon-konon amal kita ini kita rasa dah cukup hebat, kita rasa dah boleh masuk syurga dengan amal kita, tak. Dia ada satu unsur lagi, nuqsanur raja inda wujudi zalal. Kita kena ada satu sifat, iaitu kebergantungan kita kepada Allah Ta'ala. Kalau kita belajar tasawuf nanti dia ada raja dan khauf. Jangan dalam kehidupan kita ini, kita jangan asyik raja, mengharap saja, di samping itu dia ada khauf, dia takut kepada Allah. Jadi untuk kita kata dia rajin solat malam, dia berpuasa bersama, ini sebagai satu tanda kepada hati bersih, ya, dari satu sudut memang betul. Tetapi itu bukan satu neraca yang boleh dianggap sebagai satu yang hakiki, tak. Kan? Seorang wanita menutup aurat dengan berhijab dan berniqab tetapi suka mengadu domba. Tapi seorang wanita berpakaian biasa menutup aurat muslimah tetapi menjaga pertuturan. Katanya, apa beza situasi? Jadi memanglah cerminan pakaian itu zahir, tetapi kewajiban berpakaian itu sebagaimana yang disunnahkan, yang diperintahkan. Tetapi apabila dia berpakaian begitu, yang disebut dalam soalan ini, dia menikop dan sebagainya, tetapi akhlak masih apa? Pakaian itu dia tidak dapat menjadikan dia orang-orang yang terbaik. Kan sebagaimana solat itu, solat itu dia tidak dapat mencegah diri dia daripada melakukan keburukan. Jadi melalui pakaian yang ada itu, dia tidak dapat mencegah dia. Sepatutnya dengan pakaian itu dia dapat mencegah dia daripada fahsyak dan munkar, tetapi tak mampu. Sama dalam seperti solat itu ni. Solat kalau tak sempurna solat kita, dia tak dapat membantu untuk nak mencegah diri kita ini daripada melakukan keburukan. Jadi untuk menjadikan pakaian itu betul-betul membantu kita, kita kena masuk ke dalam hati kita, apakah tujuan kita berpakaian itu. Kita kena tanya balik hati kita, apakah tujuan aku berpakaian begini. Dan kita kena dia banyak, kalau kita belajar dalam tasawuf, banyak perimbangan yang kita kena ambil kira untuk nak mensucikan hati kita ni, kan? Bukan satu aspek saja kita tengok. Itu secara ringkas kita nak jawab, ya, memandangkan masa rendah apa, ya. Kalau awal tadi kita boleh memberikan apalah, ya. Okey, insya-Allah, ya. Kita tangguh dulu, ya, dengan tasbih kafarah dan suratul subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu wa nastaghfiruka. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana khusr illa alladhina amanu.
wa tawassaw bil haqq tawassaw. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. اعتدلوا. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن
سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره الله سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر
سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام حينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام تبارك ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. سورة الملك. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور
أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين صدق الله العظيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك يا رب العالمين اللهم اجعل في قبورنا ضياء والنور اللهم اجعل في قبورنا ضياء والنور اللهم اجعل في قبورنا ضياء والنور برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم انا نسالك رضاك والجنه ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منا ومنكم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد
besar.